الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita nak sambung perkara yang berkaitan dengan rukun haji, wajib haji dan perkara-perkara yang dilarang semasa seseorang itu berihram. Rukun haji ada 6. Pertamanya ihram. Ihramnya maknanya kita berniat untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Pakaian tu dipanggil apa? Ihram tak? Bukan bila pakai pakaian tu maknanya dia dah jadi ihram, tidak. Dia berihram tu dengan niat. Yang kedua, ni rukun ni mesti buat. Kalau tak buat tak sah. Mesti hadir di padang Arafah. Mesti berada di padang Arafah walaupun sekejap. Waktu bila? Dalam masa masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah dan habis tempohnya bila masuk subuh 10 Zulhijjah. Boleh. Dalam tempoh masa tu zuhur 9 Zulhijjah dan subuh 10 Zulhijjah, antara waktu tu kita mesti berada di padang Arafah. Sama ada kita duduk ke, kita lalu sahaja ke, memadai. Maknanya dah berada di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf, mengelilingi Kaabah. Yang keempat, sa'i antara Safa dengan Marwah. Yang kelima, bercukur ataupun menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun. Jadi rukun ini ialah seperti mana diberitahu semalam, rukun dengan wajib di dalam ibadat haji berbeza. Rukun kalau kita tinggal tak sah ibadat. Kalau wajib haji ni pula, kalau kita tak laksanakan sesuatu wajib haji itu, haji kita tetap sah, tetapi kena bayar dam, kena bayar denda kerana meninggalkan kewajipan haji. Wajib haji tu. Kalau rukun tak boleh tinggal. Wajib haji kalau tinggal, ibadat tu tetap sah tapi kena bayar dam. Okay. Apa tu wajib haji? Tadi rukun dah tahu dah. Wajib haji. Jadi kita pergi rengkah-rengkah cepat-cepat. Pertama, berihram, makna niat ihram di miqat. Di miqat makna batasan terakhir. Sebelum kita melampau batasan tu, sebelum tu kena niat. Maka miqat ni ada 2. Miqat yang berkaitan dengan tempat, miqat yang berkaitan dengan zaman. Dipanggil miqat makani, miqat zamani. Jadi contohlah kita contoh kita duduk sini. Ini cerita contoh ni, jangan buat macam tu. Kita punya miqat ini contoh, jangan tak tentu arah pula. Kita punya miqat, dia kata dekat
Subang Jaya. Ini contoh jangan buat kan. Maknanya sebelum kita melampaui Subang Jaya tu mesti kita niat ihram. Tapi kalau dah melampau Subang Jaya tu, dah sampai KL, baru kita tengok tadi tak ihram lah tadi. Kalau kita nak patah balik lah. Biar dekat sebelum PJ tadi apa, Subang ke PJ? Subang. Sebelum Subang ihram lah, tak kena apa-apa. Tapi kalau kita dah sampai KL, dah terlepas lah, teruskan je lah. Boleh, tapi bayar dam. Okey, habis tak? Senang faham sudah. Yang kedua, hadir di Muzdalifah. Selepas daripada Arafah tu, kena berada di Muzdalifah. Tempoh dia bila? Setengah malam. Sesudah tengah malam, separuh malam daripada malam hari raya. Kan? Yang ketiga, melontar jamrat Aqabah. Pada hari raya. Nak buat-buatlah. Kalau tak buat, bayar dam. Tapi rugilah tak buat. Ini ibadat. Yang keempat, makna hari raya tu lontar satu je jamrah, kan? Yang keempat, melontar 3 jamrah. Jamrah pertama, kedua dan ketiga. Setiap satu jamrah tu dilontar 7 anak batu. Bukan dilontar 7 pasang selipar, bukan. Dia melontar 7 anak batu. Waktu melontar dia bila? Yang 3 jamrah ni, iaitu sesudah masuk waktu zuhur. Tapi tabung haji buat macam mana? Sebelum zuhur dia dah suruh, kan? Lepas subuh. Asalnya lepas zuhur, kan? Kemudian bermalam di Mina. Mina tu dekat tempat yang ada jamrah tu lah. Yang keenam, tawaf. Tawaf wada' ni makna bila kita nak meninggalkan Mekah, maka kita wajib tawaf. Tawaf wada', selamat tinggal. Yang keenam, menjauhkan perkara larangan ketika berihram. Ini benda-benda wajib. Benda-benda wajib. Apakah perkara-perkara yang dilarang semasa berihram? Apakah perkara yang dilarang semasa ihram? Wajib haji ni, tuan-tuan, senang nak ingat. Wajib haji ni dia tak ada kena mengena dekat Masjidil Haram. Tak ada kena mengena dengan Masjidil Haram. Yang duduk kat masjid berkaitan dengan Masjidil Haram tu apa? Tawaf, sa'i, kan, gunting, itu semua rukun. Wajib-wajib ni semua kat luar-luar ni. Bermula daripada Muzdalifah. Lepas tu pergi lontar Jamratul Aqabah. Kemudian lontar 3 jamrah. Kemudian tinggal di Mina. Tinggal di Mina. Bukan tinggal bersama Mina, bukan. Tinggal di Mina. Mina ni nama tempat. Kemudian tawaf wada'. Tawaf bila kita nak tinggalkan Mekah. Perkara yang dilarang. Lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit. Pakaian berjahit tak boleh. Yang kedua, lelaki dilarang menutup kepala. Tak boleh menutup kepala. Yang ketiga, perempuan pula tak boleh menutup muka dan 2 tapak tangan. 2 tapak tangan ni tak boleh. Ini tapak tangan. Yang ini wajib tutup. Ini aurat perempuan, yang ini aurat. Kan? Jadi kita bila berpakaian, pastikan bila kita menggerakkan tangan ni semua tak nampak. Ini aurat ni. Tapi ketika ihram, muka kena buka, tapak tangan kena buka bagi perempuan. Bagi lelaki tak boleh tutup kepala. Pakai payung boleh tak? Pakai payung. Pakai payung boleh sebab dia tidak menutup kepala. Pakai kopiah tak boleh. Pakai kopiah tak boleh. Baik. Keempat, diharamkan memakai bau-bauan ketika kita berihram.
Bila kita dah niat ihram, tak boleh pakai bau-bauan. Ni lelaki sama, perempuan pun sama. Sama ada pada badan, pada pakaian tak boleh. Tapi kalau sebelum kita niat ihram, kita pakai wangi-wangian tu, boleh ke tak boleh? Jawapan je boleh lah. Yang tak boleh, bila dah niat ihram. Yang kelima, haram cukur rambut dan bulu dari tubuh badan dan memakai minyak rambut yang menyebabkan ada bau ataupun menyebabkan gugur rambut. Kan? Dia kata apa? Haram mencukur rambut dan bulu. Ada seorang ustaz tu, dia tanya saya, dia nak bawa orang pergi umrah. Malam tu saya ajak dia, jom pergi restoran kan. Dia nak bawa 2-3 hari lagi lah. Dia kata, ustaz, daripada dulu ada orang tanya saya soalan, sampai sekarang tak tahu jawapan. Dia cakap apa? Haram kita cukur rambut, apa ni, gunting bulu ke apa tak? Habis masalah dia, lepas kita dah sa'i tu kan, dia orang cukur ni macam mana ustaz? Dia kata bagus juga soalan. Jadi haram tak ustaz? Kan? Oh, saya pun ada juga soalan macam ni. Kan tak boleh cukur kan, ini buku ni cakap tak boleh cukur kan. Tapi lepas sa'i tu, kan orang cukur gunting rambut tu tak haram ke ustaz? Saya kata tak haram lah, pasal masa tu memang ibadat nak bercukur kan. Yang tak boleh tu sebelum sa'i, sebelum apa ni, kita cukur ataupun menghilangkan bulu, tak boleh. Tapi bila dah habis sa'i, memang waktu untuk bercukur. Tak adalah haram. Okay. Dia kata bertahun-tahun. Kita pun tak pernah dengar soalan tu. Pandai dia. Yang keenam, diharamkan memotong kuku. Ketujuh, diharamkan mengakad nikah. Sama ada kita yang kahwin, atau kita yang bernikah, ataupun kita yang mengakad nikah, ataupun kita menjadi wakil untuk menikahkan orang lain. Apa sahaja yang berkaitan dengan nikah, semua tak boleh ketika ihram. Yang ke-8, diharamkan memburu dan membunuh binatang yang liar. Apa yang tak boleh? Memburu dan membunuh binatang yang liar, walaupun benda tu halal dimakan, tak boleh membunuh. Maksud saya kat Mekah dulu kan, dia belajar macam ni, dia pun tanya, habis jangan dia orang sembelih ayam tu macam mana ustaz? Ni tanah haram ni, sembelih ayam. Kan tak boleh membunuh, tak boleh memburu kan. Saya kata yang tu boleh bang, yang tak boleh binatang liar. Boleh tak? Yang tak boleh apa? Binatang liar. Ada pun binatang yang kita makan tu bukan binatang liar. Tiba-tiba nampak kijang, tu tak boleh buru sebab dia liar. Bukan kita yang bela semua. Kalau kita bela, kita jaga, tu tak apa. Baik, habis dah. Itu je lah. Itu je lah yang benda yang berkaitan dengan haji. Haji ni setakat yang kita baca kan, rukun, wajib. Ada ke bacaan-bacaan? Ada pun nak saya cakap bacaan daripada tadi, kena baca ni, kena baca ni. Tak ada. Semua yang ada, cuma yang ada perbuatan sahaja. Perbuatan. Tapi dalam perbuatan itu ada rahsia. Dan bila kita beribadat itu, hati kita itu mesti menguasai. Mestilah ada perasaan. Dia bukan jalan seperti mana kita berjalan di pasar malam. Bukan. Kat pasar malam kita berjalan, ikut je mana nak berjalan, tengok apa. Tak. Dia ibadat itu walaupun berjalan, walaupun tawaf berjalan, walaupun sa'i itu berjalan, tetapi di sana ada rahsia dan pengajaran. Sebanyak mana yang kita boleh memahami rahsia itu, sehebat itulah ibadat kita. Kalau kita kosong kan tak ada apa-apa. Kita berdiri, duduk di Arafah, duduk di Muzdalifah, tak sama dengan duduk di kedai kopi. Dia duduk, dia main perasaan kita. Itu yang menyebabkan ibadat tu jadi hebat. Habis, sekarang kita nak masuk umrah. Umrah pula. Umrah ini hukumnya fardu ain. Seperti mana haji fardu ain bagi setiap lelaki ataupun perempuan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Dia mesti buatlah fardu ain. Okey.
Rukun haji mudah. Rukun haji mudah. Pertama, ihram beserta niat. Makna kita pakai ihram tu kan, dan niat. Umrah. Rukun umrah ni mudah, ya. Ihram dan niat. Kita pakai baju ihram tu, kain ihram tu dulu tak, baru kita niat. Jangan kita pakai baju macam ni, kita niat. Dia niat umrah, lepas tu baru dia tukar pakai kain ihram. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Dia mesti pakai kain ihram baru niat umrah. Kalau dia buat macam tu, dia kena bayar dam lah, pasal dia pakai pakaian berjahit. Lepas tu kita nak pergi, kalau kita duduk di Mekah, kita nak niat umrah, kita kena pergi ke tanah halal. Tak boleh kita niat di tanah haram. Tanah haram tak boleh. Kena niat di tanah halal. Biasanya orang pergi ke masjid Nahru Aisyah, Masjid Aisyah tak? Kan dia panggil Masjid Aisyah tak? Apa nama tempat dia? Tanaim. Masjid Aisyah. Jadi ada satu grup ni, dia buat umrah. Masa tu saya tinggal sana sebulan Ramadan. Bulan Ramadan saya tinggal kat sana. Ada grup ni datang, bawa lah orang ni pergi umrah. Dia kata kalau kita nak umrah, kita kena keluar, kita kena niat dekat masjid tu. Masjid Tanaim tu lah, Masjid Aisyah namanya. Waktu pergi, lepas tu pula dia orang kata kalau lepas ni nak buat umrah, buatlah sendiri-sendiri. Jadi kawan ni dia nak buat umrah. Kebetulan lah saya ni tak banyak bercakap, saya banyak diam. Kebetulan saya nak bercakap dengan dia. Saya tanya, nak pergi mana ni? Dia pakai kain ihram. Nak pergi mana? Dia kata nak pergi tawaf lah. Nak pergi tawaf, dia kata. Tawaf. Tadi niat umrah kat mana? Kebetulan rezeki dia. Saya tak banyak bercakap saya ni. Dia kata nak pergi tawaf. Tadi niat umrah kat mana? Niat umrah kat masjid tu, dia kata. Kebetulan dekat tempat tinggal tu ada masjid. Dia niat kat masjid tu lah, dia kata. Nanti nak niat kat masjid tu, lepas tu teruslah pergi Masjidil Haram nak tawaf. Saya kata dah berapa kali dah buat macam ni? Dah 3-4 kali dah, dia kata. Sedap, kata. 3-4 kali dah buat. Saya kata mana boleh? Tak boleh. Nak niat, kena keluar daripada tempat ni, pergi ke kat Tanaim tu ada satu masjid, Masjid Aisyah namanya. Dia pandang saya, entah betul ke tak betul. Dia macam tak percaya. Saya kata, saya cakap betul ni. Dia kata biasa je orang buat. Dia cakap, biasa je saya tengok orang buat. Dia tengok kat masjid tu ramai yang pakai ihram. Memang kebetulan masjid tu ramai yang pakai ihram. Jadi dia kata, saya tengok ramai orang yang buat. Lepas tu terus pergi Masjidil Haram. Dia tak tahu orang tu dah habis umrah, ataupun baru pakai nanti nak pergi ke Tanaim. Saya kata tak ada orang buat macam awak. Saya kata, dia orang tua. Tak ada orang buat macam abang ni. Abang je. Tak percaya tanya orang. Dia tak percaya dengan saya. Saya kata orang punya pasal lah. Kan? Alah-alah. Dia pun tanya orang. Dia kata memanglah tak boleh. Apa dia tahu? Dah 4 kali ke 3 kali dia dah umrah macam tu. Bagus, saya kata. Ini masalah. Habis tuan-tuan. Ihram beserta niat tawaf. Rukun umrah ni tawaf. Kemudian sa'i. Kemudian cukur. Kemudian tu je lah tertib. Umrah senang lah ya. Niat umrah, kemudian tawaf, sa'i, cukur, habis. Habis. Kita nak tengok rahsia-rahsia. Rahsia, hikmah-hikmah dan sebagainya. Dia kata ibadat haji ni dalam Islam berbeza dengan haji dalam agama-agama lain. Saya tak tahulah agama lain tu ada haji. Dia cakap gitu. Dia kata sebab haji di sisi agama lain, dia kata, ialah mengambil berkat
dengan menziarahi kubur, orang suci, menziarahi kesan-kesan bangunan lama yang ditinggalkan oleh datuk nenek. Dia kata gitu. Itu saya tak tahu, saya pun tak pernah baca. Adapun haji di dalam Islam ialah kita ziarah, kita qasad Baitullahil Haram. Haji ni mesti pergi ke sana. Tak boleh haji pergi Pakistan ni semua, tak ada. Pergi India, Pakistan, pergi Pulau Pinang, tak ada. Ada orang pergi haji macam tu. Tak ada. Pasal apa kita nak melaksanakan haji? Kerana di dalam ibadat haji dan umrah itu ada pelbagai jenis faedah. Baik faedah yang berkaitan dengan rohani kita, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan ekonomi, politik dan sebagainya. Kerana ada faedah. Ada faedah di dalam ibadat haji. Sebab Allah Subhanahu wa taala pun beritahu macam tu. وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Kamu panggil, wahai Ibrahim, kamu seru, panggil orang melaksanakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke Kaabah itu dengan berjalan kaki, dengan menunggang pelbagai jenis unta yang kurus, yang datangnya daripada pelbagai perkara, daripada pelbagai tempat lah. Kerana apa? Mendatangkan bagi mereka faedah-faedah. Sebab bila dia datang situ ada faedah-faedah, banyak faedah, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, kerana kurniaan Allah kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Kemudian Allah ada ibadat korban di dalam ibadat haji itu. Dengan demikian makanlah kamu daripada daging binatang korban itu, dan berilah makan kepada orang-orang yang susah, yang fakir miskin. Makna ayat tadi ini beritahu bahawa dalam ibadat haji itu liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka melihat pelbagai manfaat bagi diri mereka. Makna kita pergi haji umrah ni ada manfaat. Antaranya kata para ulama, manfaat agama dan juga manfaat dunia. Manfaat agama dan juga manfaat dunia. Antaranya ialah manfaat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, kemudian dapat berjumpa, buat perhimpunan wakil-wakil. Tapi benda tu buat tak tahulah tak. Masa itulah dia nak bincang antara wakil-wakil, apa nak bisnes, apa nak projek, macam tu. Boleh lah, tak ada salah. Pemimpin-pemimpin negara datang waktu itulah berjumpa, macam tu. Okay. Baik. Kemudian tajuk dia hukum ihram. Saya ingat bukan tajuknya hukum ihram, hikmah ihram. Hikmah ihram. Apabila seorang muslim melakukan ihram, hukum maka diharamkan ke atasnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berupa kemewahan. Kan? Bila orang ni dah niat ihram, maka dia ni tak bolehlah buat benda-benda yang dilarang. Antaranya perbuatan yang berkaitan dengan kemewahan dan keseronokan, seperti memakai bau-bauan, tak boleh pakai pakaian berjahit, tak boleh pakai kasut, tak boleh berhias, tak boleh potong kuku dan sebagainya. Larangan-larangan ini tujuannya ialah untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ganjaran yang berlipat kali ganda. Dari ibadat itu, pakai ihram, kemudian ada larangan-larangan ni semua, hikmahnya apa? Untuk melatih diri supaya tidak digugat oleh fitnah mata benda dan kemewahan material dunia. Sebaliknya melatih diri kita hidup sederhana, hidup zahid, bukan Zahid Hamidi, hidup zuhud.
Zuhud. Zuhud ni, zuhud lah perbuatan. Orang yang zuhud itu dipanggil zahid. Zahid. Boleh faham? Perbuatan tu zuhud. Perbuatan zuhud. Orang yang zuhud itu dipanggil zahid. Jadi orang zahid ni dia memang tak ada ambil harta orang, dia tak ada rasuah, tak ada apa. Dia tak ambil harta orang. Zahid. Macam beriman. Beriman, orang yang beriman itu dipanggil mukmin. Macam tu. Dia menganut Islam, orang itu dipanggil Muslim. Macam tu. Jadi orang yang zuhud itu dipanggil zahid. Jadi ihram itu mengajar kita supaya kita ini, latih diri kita ni tinggalkan kemewahan, boleh hidup dalam keadaan sederhana, boleh hidup bersama orang-orang lain. Walaupun pangkat kita tinggi, kita raja, kita Perdana Menteri, tapi pakaian dia sama je. Nak ajar kepada kita ni supaya kita ni biar ada perasaan, ada jiwa, hidup dalam keadaan berlebih kurang. Maknanya hidup dalam keadaan sederhana. Hilang rasa hebat diri kita. Tak ada pakaian-pakaian yang melambangkan ketinggian diri, pangkat kita, tak ada. Itu dilatih. Itu latihan. Lepas tu dia kata ibadat itu banyak faedah dia. Faedah itu kita dapat bila hati kita boleh memahami benda ibadat itu. Bila kita boleh memahami ibadat itu. Ada pun perbuatan sama je, tapi hati itu berbeza. Supaya apa? Latihan itu kita bawa. Bila habis ibadat haji, kita jangan sombong. Kita jangan rasa diri kita hebat walaupun pangkat kita tinggi. Jangan kita rasa orang yang bekerja dengan kita itu, dia ni sekadar makan gaji, tak ada apa faedah pun. Tak boleh. Walaupun dia pekerja, dia makan gaji, tapi kita memerlukan dia. Dia ada kelebihan dia, pasal sampai kita memerlukan dia. Bukan setakat pekerja tu memerlukan kita, kita pun memerlukan pekerja tu. Ada kemuliaan. Jadi dengan demikian, kalau kita boleh hidup tidak dipengaruhi dengan kebendaan, kita boleh hidup dengan sederhana, sanggup berzuhud, tidak mengambil harta orang, tidak mengambil benda yang haram. Zuhud ni banyak peringkat. Peringkat yang asas sekali, ini mesti tinggalkan perkara yang haram. Kemudian tinggalkan perkara-perkara yang membawa perkara halal, tetapi boleh membawa kita kepada kelalaian dan sebagainya. Itu tinggalkan, zuhud lain. Maka orang ini akan mendapatlah kemuliaan dari segi nilai-nilai kerohanian yang ada dalam jiwa. Itu antara hikmah ihram ini. Kemudian ihram ini ada perkara-perkara yang berkaitan dengan kesejahteraan, dan nanti kita bacalah hikmah daripada tawaf, sa'i, wukuf dan sebagainya. Hikmah-hikmah ni lagi banyak kita faham, lagi berkualiti lah ibadat kita. Apa itu tuan-tuan, kalau nak pergi umrah, pergi haji ni, walaupun kita dah biasa pergi, kita kena ulang balik belajar. Belajarnya kat mana? Rukun-rukun tu senang, rahsia itu. Rahsia tu kena baca baik-baik, baca banyak-banyak, supaya bila kita buat ibadat, dia tidak seperti mana orang yang sedang exercise. Dia tawaf, dia kata exercise. Dia sa'i pun dia kata exercise. Tak. Dia ada benda yang bermain dalam jiwa kita. Mudah-mudahan ibadat kita tu makin lama makin hebat, makin lama makin baik. Macam mana nak jadi baik? Bila kita faham tentang ibadat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.